Wa fissaniyati tasi'ati, dan sabit pada tahun yang ke-9. Sabit pada tahun yang 9. Tahun yang 9 ni allati wa fissaniyati wa fissanati tasi'ah, dan sabit pada tahun yang ke-9 daripada hijrah. Fi'ru. Tahun yang 9 ni tajahaza, telah membuat persiapanlah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi selepas daripada tahun yang 9, sabit pada tahun yang 9 juga, Nabi pun buat persiapan. Buat persiapan untuk apa tengok? Tajahaza li ghazwir Rumi, kerana nak menyerangi akan kerajaan Rom. Jadi pada tahun yang 9, maka selepas daripadanya lepas pada tahun yang ke-8, maka diarahkan Zaid bin Harisah seraikan Mu'tah, dan terhimpun bagi serangan ni oleh Rom yang sebagai perhimpunan yang sangat-sangat banyak, sampai 100,000 ataupun lebih. Maka serai-serai tika tu oleh Zaid dan Ja'far, dan Ja'far ibn Abi Talib dan Abdullah ibn Rawahah. Kemudian ketika ni dapat kemenangan orang-orang Islam terhadap kerajaan Rom. Maka sabit pada tahun yang 9, tajahaza Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Buat persiapan pula Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saat itu li ghazwatir Rum, kerana nak menyerangi akan Rom. Fa balagha Tabuk, maka tercampailah ia Nabi akan peperangan Tabuk. Sampai pada perang Tabuk, tapi ketika ni Nabi padahkan sahabat, maka banyak sahabat-sahabat tu takwil. Orang panggil pada tahun ni juga, orang panggil tahun yang amat panas, yang panas sangat-sangat. Lagi pula wahtama sangat-sangat berbuah. Maka setengah daripada para sahabat takwil, ya Rasulullah, amba tak lagi peperangan Tabuk ni, wahtama amba saat itu. Orang panggil apa? Sangat-sangat duk berbuah. Kalau kami tinggal pergi perang, siapa ya nak cara ya Rasulullah? Jadi banyak bertakwil-takwil daripada as-sahabah, daripada golongan kebanyakan daripada fok-fok munafik. Dia takwil daripada seruai dan ajak pergi pada peperangan Tabuk, kerana tahun ni sangat-sangat panas. Orang panggil sanatul usrah, yakni tahun yang sangat payahnya. Depa kemudian kan tengok dalam Nur Yakin. Fa balagha Tabuk, maka tak gapo tercampai ia Rasulullah Tabuka, akan Tabuk. Apabila Rasulullah pergi sapa kepada suatu tempat yang bernama Tabuk. Tabuk ni orang panggil sepadan di antara Loning lah. Loning kalau kita kira ni Madinah. Ni Tabuk. Orang panggil duduk Madinah nak pergi Tabuk lebih kurang dekat-dekatnya 1000 kilo. Maka sekarang orang panggil sepadan ni orang panggil sepadan Saudi dengan Ordon. Lala ni. Kalau kita kata Siegak dengan Golak. Sepadan tu hudud di antara Siegak Golak ni ialah apa? Rantau panjang. Maka sekarang orang panggil sepadan Saudi dengan masalah Ordon, orang panggil Tabuk. Maka Rasulullah padah dan ajak sahabat-sahabat nak pergi perang Tabuk. Maka banyak daripada bertakwil, banyak daripada mundur, banyak daripada untuk pergi perang pada tahun ni. Setengah kebanyakan daripada fok-fok munafik. Maka apabila Rasulullah tu sapa kepada Tabuk, wa atahu, dan kedatangi akan dia akan Rasulullah. Maka datang ke Rasulullah apabila Rasulullah sapa dengan kontak, sapa dengan tentera-tentera daripada tentera Islam Muhajir wal Ansar, sapa kepada Tabuk. Maka kedatangi akan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Siapa dia? Sahibu Ayilatin. Tuai bagi Ayilah. Tuai kampung Ayilah sampai. Mari jumpa dengan Rasulullah. Sahibu Ayilah Yuhana. Ialah tuai Ayilah namanya Yuhana. Nama Yuhana. Duk panggil Yuhana. Yuhana ni siapa dia? Ibni Ru'yah. Anak bagi Ru'yah. Anak bagi Ru'bah. Anak bagi Ru'bah. Jadi ketika Rasulullah masuk pergi kepada Tabuk, maka datang akan Rasulullah, bertemu dengan Rasulullah, tuai kampung yang bernamanya Ruhana. Orang panggil Ayilah Ruhana ibni Ru'bah. Dah. Lepas tu, wasahibu Jarba'ah. Dan tuai kampung, tuai tempat yang nama Jarba'. Mari jumpa Rasulullah, datang bertemu dengan Rasulullah.
Lagi pula Jurbat ni nah mai temu dengan Rasulullah. Sahibu Ayilah Yuhana pun mai temu dengan Rasulullah. Tanah molek. Wa Azrah dan pula Azrah pun mari temu dengan Rasulullah. Mari temu dengan Rasulullah buat apa? Wa a'tau al-jizyata. Baca a'ta asal dia a'taya. Tika jamu a'tayu. A'tayu buaikan akan ya kerana berat domoh tahya. Jadi apabila a'tayu buaikan akan masalah ya buaikan domoh, maka diperkekal di atas asal. Fa'ubqiya 'alal fatih bacana wa'atau dan telah memberi mereka itu salasah sahibu Ayilah Yuhana dan Jarba dan Azrah ini berikan Nabi al-jizyata akan cukaran. Beri asih. Nah, dah. Apabila tahu kedatangan bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Tabuk, maka mari temu dengan Rasulullah ialah Yuhana dan pula Jarba dan pula Azrah mari temu dengan Rasulullah wa ri gapo wa rikan cukare tahun ni kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apabila demo ni wikan cukar, bayarkan asih kepada Rasulullah, maka berita ni sampai kepada kerajaan Rom, Hirakl. Tengok. Falamma balagha Hirakl, maka tak kala sampai berita kepada Hirakl, kata Yuhana sahibu Ayilah, dia beri cukar, beri asih pada Nabi. Dan sahibu Jarba, wi asih pada Nabi. Azrah, wi asih pada Nabi. Maka berita ni sampai kepada kerajaan besar, kerajaan Rom nama Hirakl. Pada tu Hirakl buat gana weh. Apabila siapa tahu berita siapa ada Hirakl, ya Hirakl, ya tueku. Fuak-fuak ni dia bayar cukar pada Muhammad. Bayar cukar pada Nabi. Ya apa dia? Ayinah. Dan sahibu Ayilah Yuhana. Dan pula sahibu Jarbat dia bayar cukar pada Rasulullah. Berita ni sampai pada kerajaan besar ini Hirakl. Lepas tu siapa berita akan apa? Falamma balagha Hirakla. Baca itu. Hirakla tu maf'ul. Maka tak kala siapa berita akan Hirakl, berita apa? Ulih barang. Fa'il bagi balagha. Ulih barang, ulih berita fa'alahu. Yang memperbuat akan dia akan barang. Yuhana, ulih Yuhana. Apa barang yang perbuat oleh Yuhana? Ai min i'ta'il jizyati, gitu. Apa ma fa'alahu Yuhana? Barang yang memperbuat akan dia akan barang oleh Yuhana, beri ke Rasulullah. Gapo dia ma fa'ala? Ai min i'ta'ihi al-jizyata, daripada memberi Yuhana akan jizyah, akan cukar. Lepas tu apabila berita ni sampai pada Hirakl, Yusri. Berarti kita tak pandai perhati. Tengok kita. Kena duk royak hari-hari Yusri. Sampai berita ni kepada Hirakl, kata perbuatan bagi japa dia Yuhana dan pula Jarbat ni berikan cukar pada Rasulullah. Lepas dah tu amara telah menyuruh ia, nasya menyuruh ia Hirakl, kerajaan bagi Rom, menyuruh biqatlihi, dengan diperbunuh akan dia akan Yuhana. Dah asal Yuhana di bawah titah dia. Budak-budak dia lah, budak-budak bagi Hirakl. Tiba-tiba siapa berita mari apabila Nabi datang kepada Yarmuk, fuak-fuak ni mari temu dengan Nabi. Siapa dia? Yuhana, Jarba, Azrah mari jumpa dengan Nabi, maka beri zakat, beri cukar kepada Nabi. Maka berita ni siapa pada Hirakl, maka Hirakl nak marah, maka titah dan arah suruh bunuhkan akan Yuhana. Dah. Lepas pada apa? Titah suruh bunuhkan Yuhana. Wasalbihi, dan suruh solik. Paku di pak dahak. Nah paku. Tengok kasar ni. Suruh umik Yuhana tu tak kayu pak dahak. Lepas tu paku kat tangi. Duduk situ siapa mati. Wasalbihi, dan disolik akan dia. Sepada dia solik Nabi Musa tu lah. Solik tu orang panggil mai kangking dah. Mai kangking. Hak dia mudah pakar dekat tu lah. Maka disolik akan Yuhana di kayu, satu kayu pak dahak. Dah. Di mana? Inda qaryatihi, di sisi kampungnya, kampung bagi Yuhana. Orang boleh tengok belakang kata Raja Hirakl suruh orang bunuh ke Yuhana. Lepas pada bunuh suruh tamak dan paku di kayu pak perdahak. Deh, tengok kasarnya. Wa fis sanatil lati tuwfiya fiha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan sabit pada satu tahun. Tahun mana tengok, jangan duk nyenera oleh belakang. Elak.
Negara ke? Seranda. Sabit pada tahun ini, tahun mana? Allati tuwuffiya. Yang telah diwafatkan dan telah dimatikan padanya pada Aziz Sanah pada tahun ini. Diwafat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pada tahun ini diwafat Rasulullah. Dimati Rasulullah. Tahun yang berapa? Yakni tahun yang ke-11 daripada hijrah. Nabi sudah wafat. Nabi jatuh sakit. Lepas pada tu mati. Adapun pada tahun ke-8. Pada tahun yang dibunuhkan Yuhanna. Sebab Yuhanna bagikan jizyah kepada Nabi. Nabi masuk pada Mu'tah. Masuk pada Yarmuk. Maka buat ni wikan jizyah. Wikan cukai. Tahun ni Nabi tak mati. Adapun tahun lepas klik pada Yarmuk. Duk tas tahun 2. Nabi pun wafat. Tahun yang ke-11 pada tahun yang diwafat padanya pada tahun pada allati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajaza telah membuat persiapan ya Nabi pada tahun ni. Tahun pada Nabi nak mati ni. Nabi buat persiapan sariyatan akan satu tentera. Satu tentera, satu kontak yang kecil tahta imraati Usamata ibni Zaidin ibni Harisah. Di bawah titah dan arah bagi Usamah. Nabi dah sebelum pada ia nak mati, maka ia ada titah kepada Usamah sebagai jadi ketua dan jadi pemimpin di dalam satu tentera-tentera ini dan tentera yang kecil ini yang dipimpinkan oleh Usamah ibn Zaidin ibn Harisah. Nabi titah dan Nabi suruh sebagai jadi ketua dalam medan peperangan dan sebagai ketua daripada tentera ni ialah Usamah ibn Zaidin ibn Harisah. Litawajjaha supaya menujulah ia Usamah. Nabi titah kepada Usamah supaya Usamah saat ni pergi dan menuju ila Abna, pergi kepada satu tempat bernama Abna. Abna kita tahu dah, kita ngaji telah pada Abna ni. Maka pada tahun Nabi belum nak wafat sikit, pada tahun yang sebelah awal-awal tuntun tu dah. Nabi pun titah pada Usamah. Pimpinkan satu tentera pergi pada Abna. Tengok weh. Wa Quda'atah. Dan pergi kepada satu tempat yang bernama Quda'ah. Pergi waktu sana. Nabi hantarkan Usamah bin Zaid bin Harisah. Pergi pada Abna dan pada Quda'ah. Lil qisasih. Kerana nak membalaskan. Nak bunuh balas. Bunuh balas sebab apa? Min qatlati abihi, daripada membunuh fok-fok ni akan bapaknya bapak Usamah. Nabi hantarkan Usamah bin Zaid bin Harisah menuju pergi kepada mana? Pada Abna dan pada Quda'ah untuk nak membunuh balas daripada dia mau bunuh apa? Dia mau bunuh akan bapaknya bapak bagi Usamah. Nabi hantar pergi sana untuk nak membunuh balas dari kerana mereka saat itu membunuh akan bapaknya bapak bagi Usamah. Fatuwufiyah. Maka diwafat akan Nabi. Nabi pun mati. Lepas Nabi arah, Nabi titah akan Usamah sebagai jadi ketua dan jadi pemimpin. Lepas pada tu Nabi pergi mati. Nabi pergi wafat. Apabila Nabi tu wafat, walam yakhruj Usamatu. Dan tidak keluarlah oleh Usamah. Usamah tak ada tu baik. Jadi Nabi titahi Usamah mempimpinkan satu tentera pergi pada Abna dan Quda'ah untuk membunuh balas orang bunuh Pak Muhir Usamah. Tapi duk-duk mari Nabi pergi wafat, Nabi pergi mati. Maka Usamah pun tak ada tu baik dah di bahasa Allah. Daripada peperangan, daripada serangan, kerana nak membunuh balas akan dia membunuhkan bapak dia. Tak ada tu baik Usamah sebab Nabi tu mati. Apabila Nabi tu wafat walam yakhruj Usamah falam mastakhlafa Abu Bakrin, maka tak kala menutup ganti oleh Abu Bakar. Abu Bakar pun nutup ganti daripada ganti Nabi. Itu makna itu tak molek. Falam mastakhlafa Abu Bakrin, maka tak kala menutup Abu Bakar ganti daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam selepas daripada wafat. Itu makna istakhlafa ai ba'da wafati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yakni selepas daripada wafat Nabi. Rasulullah saat itu mati, maka menutup ganti khalifah, ganti sebagai apa? Jadi pimpin ni selepas pada Nabi ialah Abu Bakar.
Dah. Tapi belum pada Nabi nak mati sikit, Nabi arahkan Usamah sebagai pimpin tentera pergi kepada Abna, nak serai Abna Quda'ah untuk nak membunuh balas daripada orang bunuhkan bapa bagi Usamah. Lepas dah tu Nabi mati, maka naikkan khalifah, naik presiden baru ganti Nabi ialah Abu Bakar. Tengok molek ngenera laki tu. Kemudian apabila Nabi saat itu mati, Abu Bakar sebagai ganti jahaza membuat persiapan ia Abu Bakar. Abu Bakar pun buat persiapan. As-sariyata akan satu golongan daripada tentera. Abu Bakar pun latih pula satu tentera. Lepas tu latihkan satu tentera selepas pada Nabi wafat ni. Fasara Usamatu. Maka berjalan oleh Usamah. Apabila dilatihkan Abu Bakar semula, selepas pada Nabi itu wafat, maka latihkan satu tentera sekali dengan Usamah pula, maka berjalan Usamah hatta wasala, hingga tercapai ia Usamah. Usamah pun tercapai pada Abna, kepada Abna. Usamah pun berjalan sekali tentera yang dilatihkan oleh Abu Bakar, jalan-jalan sampai pada Abna wa auqa'ah, dan menjatuh ia Usamah. Usamah pun memperhasil bi qabailah, dengan segala kabilah-kabilah, segala kumpulan-kumpulan min Quda'ata. Menjatuhlah Usamah. Maka serai oleh Usamah, maka mahasiswa serai, masalah serai dan perai Usamah dengan kabilah-kabilah puak-puak yang ada di Quda'ah. Thumma raja'ah, kama dia. Apa dia kama dia? Jadi thumma ai ba'da wuqu'ihi, ataupun apa kita tak sini. Thumma ai ba'da wuqu'ihi, selepas daripada berlakunya Usamah perai dengan puak kabilah-kabilah yang ada di Quda'ah, kembali raja'a, terpulang ia Usamah ni faizan, hal keadaan dia tu beruntung dan laba ia, dapat kemenangan lah daripada peperangan. Usamah sekali dengan Fuk Quda'ah, maka Usamah dapat kemenangan, wak kelik laba yang amat banyak, lagi pula dapat beruntungnya wak kelik harta ghanimah. Habis kat tu sikit lagi sikit. Tengok yang dok negara. Falamma aqada Abu Bakrin, maka tak kala menyipu dan menjadi oleh Abu Bakar al-ulwiyata, akan segala bendera-bendera Islam. Abu Bakar pun menjadikan bendera tulis oleh al-ulwiyata, baca ulwiyah jamak daripada liwa. Kita falamma aqada Abu Bakrin, maka tak kala menjadi dan membuat oleh Abu Bakar al-ulwiyata, akan segala bendera-bendera Islam. Fi dzil qissati, pada ini kisah dan cerita ni. Abu Bakar pun buat bendera ni. Ni bendera kodara sialah. Bendera orang panggil kodata batgana. Kita patik tai tu bendera merah, putih, biru. Tekai nak apa? Patik tai ada ke? Patik tai tak ingat dah ni lama dah. Dah patik tai tu kan apa? Kata nak? Tak ingat dah. Tak ingat lama dah nak kata tak kena dah. Liping kena kerak dah. Batik tai tu bendera raja SY, yang panggil bendera merah, bendera putih, bendera biru. Lepas tu bendera untuk raja suku pula bendera biru, bendera kuning. Tu bendera tu. Orang panggil ada sanjalak belaka tu, ada tanda-tanda belaka. Bendera negeri, putih merah hijau, putih merah kuning, putih merah biru. Bendera raja, bendera kuning, bendera biru, bendera demoning. Raja tu tak serupa pula bendera dia. Orang panggil ada sanjalak, ada tanda masing-masing. Maka ketika ni Abu Bakar pun buat bendera Islam. Lepas tu, pada ini kisah. Al-qada minha, telah menyimpu ia Abu Bakar, telah menjadi ia Abu Bakar. Minha, daripada al-ulwiyati, daripada bendera saat itu, liwa Khalidin ibni Sa'idin ibn al-As. Maka bendera bagi Khalid, bendera ni siapa dia tu? Bendera ni bendera yang dipimpin oleh Khalid ibn al-Walid. Cak gapo? Ni bendera Khalid. Bendera bagi kita tak Usamah, bendera ni. Maka Abu Bakar buat bendera tu tak serupa pula. Orang panggil ada lambang-lambang, ada tanda masing-masing. Wa wajuhuhu ila masyarifis Syam, kama dia menghadapi nyo Khalid pergi pada kemuliaan, tempat yang kemuliaan daripada Syam. Lepas tu summa amara,
kama dia menyuruh ia Abu Bakar dia akan Khalid ayyakuna bosa ada ia Khalid ni ridaan ataupun radaan lil muslimin sebagai nak menolak akan benda-benda yang tak comel, benda-benda yang huduh, benda-benda yang tak berlagu, tak berlabik bagi orang muslimin bitaima yang ada di Taima. Sekat dulu kama dikata wallahu alam qada dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Ha buka kita dah. Jadi masalahnya ada khilaf di antara orang kufar. Maka kata ya sahih kita mereka itu dikhitab mukhatabuna bi furu'is syariah. Dikhitabkan mereka dengan hukum-hukum syarak. Apabila sebut kata khitab, makna apabila mereka itu saat ni tidak mengereja, mana mereka itu kena azab, mereka itu kena siksa, mereka itu diambil salah oleh Allah. Itu perkataan sahih. Dan perkataan yang tak sahih, kata yang muqabil, kata mereka itu tidak dikhitabkan dengan hukum-hukum syarak, dengan undang-undang syarak. Kalau mereka saat itu dikhitab, bermakna kata ketika mereka masuk Islam, mana kata, kena suruh qadha bih lah masa ismayah mereka tinggal 20 tahun, 30 tahun. Tapi ketika ni syarak dan pula Islam tak ada suruh mereka qadha. Okay? Sebab tu kata mereka tidak dikhitab dengan hukum-hukum syarak. Sebab selepas pada mereka masuk Islam, semayah mereka tinggal 30 tahun, 20 tahun, maka tidak disuruh qadhakan akan dia. Ini isyarat atau mereka tidak dikhitabkan dengan furu'is syariah. Itu ilat bagi kil. Lagi. Wal amru dan bermula ammah. Ammah ni an-nafsiyu. Yang bahasa diri. Perhati mulai. Ammah yang bahasa diri. Yang pesing diri ammah ni. Yang pesing diri ammah ni. Hakikat ammah diri ammah ni. Bisyai. Ammah suruh ni. Titahai bisyai dengan sesuatu. Ammah dan titahai dengan sesuatu ni. Nahyun. Ialah satu tegahai. Tegahai. Ang diddihi daripada lawangnya lawang bagi apa? Bagi asyai. Sebut kata amma ialah satu tegahai daripadanya daripada syai. Suruh dengan satu perkara ialah tegahnya daripada satu perkara. Tu dia panggil asal dia amma, perhati molek. Payah sikit tu pak kena faham, lepas tu kena perhati. Tapi kalau kita reti sedap. Sedap kita nak guna oleh Quran, sedap kita nak guna oleh day, sedap dia kita nak guna dari masalah-masalah. Amal yang nafsi ni orang panggil diri amal yang sendiri ni. Sendiri amal ni, yang bahasa diri ni ialah satu tegahai daripada lawannya lawan syai. Suruh dengan satu perkara ialah larinya daripada satu perkara. Tengok. Bimakna ay wazalikal amru. Tak sini apa? Orang panggil ba taswir. Bimakna ay wazalika kaunul amrin nafsiyyi bisyai nahyan an diddihi. Bermula dimakan itu keadaan amal dengan suatu perkara ialah tegah daripada lawannya lawan satu perkara. Musawwarun ditaswikan dibuat gambarkan akan dia. Bimakna anna ta'alluqal amri. Fatih mulai. Dengan makna. Besli cahaya baca nak bimakna. Dia baca panjang itu. Dia tak baca bimakna anna dak. Beli saya baca bimakna anna ta'alluqal amri. Baca panjang tu. Alif dah belakang tu. Bimakna isim maksud tu. Bimakna dengan makna anna ta'alluqal amri akan sesungguh bahasa bergantung dan bertamak te bagi ammah. Ikat te ammah, tamak te ammah, sanggup te ammah, sakut te ammah ni bisyai dengan satu perkara. Misalnya suruh apa? Suruh pukul. Tu orang panggil gantung dengan sesuatu tu. Idrib Zaidan. Gantung dengan pukul. Isyrab ma'an. Pernah minum engkau akan air. Tu orang panggil sakut dengan minum. Tengok perhati lu. Ta'alluqal amri bisyai. Gantung amal dengan suatu perkara. Suatu perkara tu seperti minum, seperti pukul, seperti berjalan, seperti makan masalah. Huwa ia ta'alluqul amri bisyai. Bergantung amal dengan suatu perkara ni. Ainu ta'alluqihi ialah kena kepada diri bergantungnya bergantung amal. Diri bertamaknya bertamak amal bil kafi dan bergantung bil kafi dengan menegahnya amal ang diddihi daripada lawannya. Lawan bagi syai. Bergantung amal dengan sesuatu perkara. Yakni diri bergantung amal dengan tegah daripada lawannya lawan syai. Mana tengok. Wahidan kanat diddu. Tengok.
satu tu orang panggil sebagai takmim. Kata gantung amal dengan sesuatu ialah lawe dan tegah daripada sesuatu. Takmim pada kata anna ta'alluqal amri bisyai' huwa ainu ta'alluqi bil kafi ni. Takmim pada tu orang panggil wahidan tu orang panggil takmimun. Takdir tu. Takmimun li qaulihi anna ta'alluqal amri bisyai' huwa ainu ta'alluqihi ka ta'alluqihi bil kafi an diddihi tu. Wahidan kana diddu sama ada. Kena bahasa itu tu. Sama ada satu. Asa kana diddu adalah lawan ni. Sama ada lawan dia tu sa. Sebut kata amal tu orang panggil suruh dengan satu perkara ialah lawan ni pada satu perkara tu ya ghalib. Apabila suruh satu perkara maka lawan ni iaitu satu perkara. Mana tengok? Kadid disukun seperti lawan ni bagi dia. Kita tahu uskun ya Zaidu. Dia. Dia Zaid. Maka apabila sebut atau suruh dia, suruh duk tetap dia tu, makna terlawan bagi dia, jangan duk bergerak. Tu faham tak? Misalnya kita kata dengan sirama, uskun ya Zaidu. Ataupun uskuni ya Fatimah tu. Diam olehmu ya Zaid, dialah olehmu ya Fatimah. Maka apabila teka sebut tak uskun, ketika ni suruh apa? Kita suruh dia. As-sukun suruh dia, duduk dia. Jangan duduk gerak. Maka pehe daripada amal nafsi ni, suruh dia. Maka di situ juga duduk royak atas, tegah jangan duduk gerak. Tengah panggil al-amru bisyai' nahyun an diddih. Makna kata suruh dengan satu perkara ialah lawan bagi perkara, ialah tegah daripada lawannya lawan pada satu perkara. Makna suruh dia, maka langit ketika tu jangan duk bergerak. Tu kan panggil kadiddis sukun allazi huwa taharruku. As-sukun mana? Allazi huwa yang ia dia ni lawan dia apa? At-taharruku. Jangan bergerak weh. Tengok tu lawan sa. Au aksara atas pada wahidan. Salah takdir. Aksara kana diddu sama ada lebihnya di mana itu lawan. Lawan tu lebih pada sa. Tengok lagu ana. Kadiddil qiyam seperti lawan bagi berdiri. Kita takum ya Zaidu. Berdiri engkau Zaid. Tengok molek. Allazi huwal qu'udu walittika'u walistilqa'u. Sebut kata, hey Zaid. Kita tanya ke Zaid. Kum, ya Zaidu. Dirilah engkau hey Zaid. Maka lawan ni ketika ni pahal pada amal nafsi tu. Apa dia? Nahyun an diddihi. Tapi diddihi tu lebih pada sa. Mana? Apabila kita tak Zaid berdiri. Berdiri. Apabila berdiri. Lawan yang ketika ni. Jangan duduk. Allazi huwal qu'ud. Maka mung jangan duduk. Lari duduk. Walittika'u dan jangan duk menyengai. Tu ittikak ni menyengai. Ittikak tak buat nak oleh. Ittikak mana? Menyengai ia. Apabila temu berdiri, mu jangan duduk, mu jangan menyengai. Walistilqa'u dan jangan tidur menetelah engkau hisuk orang. Tengok. Jadi apabila amal, kita nak bicara si amal ni. Amal. Dia amal. Jadi kita faham daripada amal. Amal ke apa? Yakni amal dengan diri. Amal. Duk kecek siramal tak ada habis ke cara siramal. Ada al-amal. Amal yang bahasa diri. Apabila kita tengok pada kelimah amal bahasa diri, maka ketika di nahyun an diddih. Jadi al-amrun nafsi bisyai'. Suruh yang bahasa diri. Suruh dengan satu perkara. Maka pahalah situ reti segera pahalnya. Nahyun an diddih. Ialah satu tegah daripada lawannya lawan suatu. Suruh dengan diri, larinya tangan duduk. Suruh dengan makan, jangannya tinggal makan. Kan? Suruh. Kul makanlah olehmu ya Zaidu. Maka pahal selalu di situ, lari jangan duduk tinggal makan. Makan lebih lah. Deh. Apabila suruh dengan makan, maka lawannya dan tegahannya kat apa? Jangan duduk tinggal makan. Suruh minum, jangan duduk tinggal minum. Tu orang panggil pahal segera pahal selalu dah daripada amal yang bahasa diri suruh dengan satu perkara, maka pahal juga situ tegahnya daripada lawan ni bagi syai'. Suruh dengan berdiri, janganlah mu duduk. Suruh dengan diet, janganlah mu bergerak. Suruh dengan makan, janganlah kamu tinggal makan tu. Tu orang panggil tegah yang dilawani daripadanya dan tegah yang dipahal daripada amal an-nafsi. Amal dengan sesuatu. Kata tengok. Al-amrun nafsi bisyai'. Amal dengan sesuatu apa? Amal yang bahasa diri. Amal dengan apa?
Suruh dengan ya bahasa diri, suruh bahasa diri ni dengan sewaktu. Suruh dengan sewaktu. Misalnya sewaktu tika ni kita katakan, masalah kita tak al-qiyam. Suruh dengan berdiri. Ataupun suruh dengan al-qu'ud, dengan duduk. Ataupun suruh dengan apa? Al-aklu, makan. Suruh dengan apa lagi? Suruh dengan al-syarab. Suruh laka. Suruh dengan apa? Al-masyu, dengan berjalan. Ni suruh ni. Kama dia suruh yang bahasa diri. Kama dia suruh dengan sesuatu. Sesuatu berdiri. Kum, diri engkau. Kalau kita katakan fi'il amal, kum, diri engkau. Berdiri. Kalau dengan duduk, ijlis, duduk engkau. Kita suruh dengan duduk. Maka suruh dengan satu perkara, ini tunjuk di atas tak lawe dan tegah daripada lawenya lawe bagi suatu. Apabila suruh berdiri, maka timbul selalu dah. Pehel selalu dah. Lari jangan duduk. Apabila suruh duduk, maka lari selalu di situ. Pehel tegahnya kau. Jangan duduk berdiri. Tu dia panggil suruh yang bahasa diri dengan sesuatu seperti al-qiyam, kita takum pada seorang. Ataupun tak ijlis pada seorang. Ataupun kita takul pada seorang. Ataupun tak isyraq pada seorang. Maka suruh yang bahasa diri dengan sesuatu ialah tegahan daripada lawannya, lawan sesuatu. Mana? Yakni suruh satu perkara seperti suruh duduk. Maka dipehel, direti selalu daripada situ lari berdiri. Suruh duduk, larinya jangan berdiri. Misal, ijlis ya Zaidu. Suruh duduk. Hei Zaid, duduk lu. Duduk, duduk. Wal mafhumu minal amri nafsi, dan dipehel, segera pehel daripada amalnya bahasa diri ni, nahyun andiddihi, lari daripada berdirinya. Apabila suruh duduk, maka situ pehel selalu, lari jangan duduk berdiri. Tengok lagi. Kama dia kata musannif lagi nya dah. Kama dia masalah suruh yang bahasa diri dengan sesuatu perkara, maka segera pehel selalu di situ ialah lari pada satu perkara. Kama dia suruh dengan satu perkara ni. Kama dia, maka apabila suruh dengan satu perkara, tunjuklah ia di atas lari daripada satu perkara. Kama dia lari pada satu perkara, kama dia perkara yang lari ni kadang-kadang sawa'un kana didu. Sama ada lawan ni bagi syekh hadis suruh ni. Wahidan, benda suruh tu sah, tapi lawan ni pun sah. Kadang-kadang suruh saat ni tu sah, lawan ni tu lebih banyak daripada sah. Dah, tengok molek, perhati molek. Mana suruh satu perkara, lawan tu baik pun satu perkara. Mana? Mislu amrihi lahu. Seperti titahnya dan suruhnya seorang. Lahu baginya bagi syaksi. Kata nak, uskun, hendak diam oleh engkau. Ya rajulu. Hei seorang laki-laki. Ni namanya uskun ni amar ni. Ni orang panggil al-amru an-nafsiyu. Amar yang bahasa diri. Ni lagu ni. Tengok molek. Uskun, orang panggil al-amru bin nafsi, al-amru nafsi bisyai. Yakni amal yang bahasa diri, amal yang apa? Yang bahasa diri, suruh yang bahasa diri dengan suatu perkara. Suruh dia. Uskun, diam engkau. Maka perbuatan naknya ke apa? As-sukun. Suruh seorang laki-laki duduk dia. Kama dia apabila suruh dengan dia, wal mafhumu min hazal qaul. Dan dipehel dan direti daripada ini perkataan uskun amal nafsi ni suruh dengan satu perkara ni, nahyun anit taharruki, lari daripada bergerak. Suruh dengan satu perkara suruh dia, maka lari daripada bergerak. Satu perkara suruh satu perkara, maka lari pun satu perkara. Mana? Tengok suruh dia, maka lari daripada bergerak. Orang panggil suruh satu perkara, lari pada satu perkara. Mana? Suruh dia, jangan bergerak. Ini orang panggil suruh satu perkara, maka gulawi dia satu perkara. Suruh dia, larinya daripada bergerak. Duna ghairi, tidak lainnya lain daripada bergerak. Kadang-kadang amal nafsi. Suruh satu perkara, tapi tubik lawannya dua, tiga. Mana tengok? Daripada amal lebih daripada satu. Makna talawainya lawan amal lebih daripada amal tu lebih pada satu. Lawan daripada amal tu lebih pada satu. Mana tengok? Mislul amri. Kum ya Zaidu. Kita suruh seorang tu kata ya Zaidu. Kum berdiri olehmu ya Zaidu he Zaid. Suruh satu perkara ni. Suruh al-qiyam. Gapo perbuatan suruh tiga ni? Al-qiyam. Berdiri. Tubik perbuatan dalam ke? Di dalam kum, maka suruh dengan al-qiyam. Suruh dengan berdiri. Maka lari etika ni wal mafhumu minhu. Dan perkara yang direti daripadanya pada hazal kaukum ya Zaidu. Pahal daripada amakum ya Zaidu ni, apa dia? Nahyun, lari.
Anil qu'udi. Jangan duduk. Ya Zaidu, kum ya Zaidu. Berdiri engkau. Suruhkan yang bahasa diri. Lagi pula suruh satu perkara dengan berdiri. Maka lawan ni tubik berkenal. Tubik berkesa. Lari ke apa? Suruh berdiri. Lari mu jangan duduk lazim deh. Jangan duduk. Mu berdiri situ. Ataupun lawannya daripada yikum ya Zaidu. Lawannya anilitika. Mu jangan duduk menyengai lah. Dah. Suruh dengan berdiri. Maka lari tubik ke apa? Berapa lawan ni? Lawan ni ke apa? Suruh dengan berdiri. Lawannya jangan duduk. Suruh dengan berdiri. Jangan muduk menyengai. Suruh dengan duduk. Jangan mu tidur menetai. Bermakna kata suruh dengan satu kara. Lawan ni dia tu berbilai-bilai. Banyak lebih pada so. Suruh berdiri. Mu jangan duduk dah. Suruh berdiri. Lari jangan muduk menyengai dah. Suruh duduk berdiri. Jangan muduk tidur menetai dah. Ni orang panggil suruh satu kara. Tapi lawan itu berbilang-bilang dan muta'addidat. Haskatul kamar dikata wallahu alam. Bismillahirrahmanirrahim. Warrabi'u, dan yang keempat daripada isim makrifah. Al-lismul mausulu, yakni isim yang pesing mausul ataupun isim yang pesing dihubungi dengan lafaz selepas daripadanya. Apa isim mausul? Makna isim yang bersilat. Makna kata isim selepas daripadanya ada silat, ada hubungi satu lafaz. Sebab tu isim makrifah di makrifah akan dia dengan silat dan aid. Bukan semata-mata isim ma yang makrifah, allazi yang makrifah. Nak makrifah, nak tertakyin isim mausul, kena ada silat dan aidnya. Supaya makrifah bagi isim isyarat, makrifah dia dengan musyari ilaih. Tak boleh. Isim makrifah, nak makrifah dia, nak tertakyin dia, pasti kena ada silat dan aid dia, baru dia tu makrifah. Adapun isim isyarat, nak tertakyin dia, pasti kena ada musyaru ilaih dia. Buat itu. Tu bukan kata duduk ma makrifah, duduk allazi makrifah, duduk allati makrifah. Tak. Nak makrifah allazi ma allati, pasti kena ada silat dan aid baginya. Adapun isim isyarat nak makrifah dia, pasti kena ada musyaru ilaih. Kata haza syaksu. Haza syai. Kena ada al-musyaru ilaih. Warrabi'u, dan yang keempat, ay minal ma'arifi, daripada isim makrifah, al-ismul mausulu, ialah isim mausul. Yani isim yang dihubungi akan lafaz selepas padanya dikatakan silat tu dah. Wa huwa, dan ia al-ismul mausul ataupun ar-rabi'u ni maftaqara, ialah barang, ialah isim. Ma tu murad dan masduk ma ialah isim. Iftaqara, yang berhajatlah ia isim. Yang berhajat, yang perlu, yang nak ilal wasli, kepada wasal dia. Kepada hubungi dia. Tu mana al-wasli silat ia tu lah. Sebab tu setengah pada takrita maftaqara ila silatin wa aidin, tapi sini dalam Azhari ia takrif bagi semasa maftaqara ilal wasli, ialah isim yang berhajat, yang perlu ilal wasli, kepada lafaz yang menghubungi. Kepada hubungi bijumlatin khabariyah. Wasiga posilat dia tu jumlah khabariyah. Baik tak? Dia tu berhajat kepada silat. Silat ia tu kena pada jumlah khabariyah. Sepatutnya jumlah khabariyah. Sepatutnya ja'anil ladzi Zaidun qa'imun. Misalnya, ataupun kita tahu qa'imun abuhu. Telah datang akan daku oleh seorang. Seorang mana jumlah khabariyah? Kita tahu jumlah khabariyah. Qama abuhu, yang telah berdiri oleh bapanya. Itu dia panggil silat dan aid bagi allazi, bagi semasa, ialah kena pada jumlah khabariyah. Ja'anil ladzi qama abuhu. Tak dulu. Au zarfin, ataupun silat bagi dia kena pada zarah. Supaya tak ma'indaka, barang apa yang ada di sisi engkau. Itu orang panggil silat dan aid bagi man ini, bagi isim mausul kena zarah. Baik tak? Au zarfin, apa zarfin? Yakni silat bagi isim mausul kena kepada zarah. Au majrurin, ataupun silat bagi masalah zarah, dan pula silat bagi isim mausul kena pada zarah ataupun jar majrur. Tapi zarah dan jar majrur kait lagi. Tamaini, yang tam kedua-duanya. Zarah hak jadi silat bagi isim mausul, jar majrur jadi silat dan isim mausul. Maka karenanya nak pada zarah dan jar ni kena tam kedua-dua. Makna kata tam
Kalau tam ni makna katanya kena tam ni maknanya kena takdirkan gapo dia? Yakni muta'allaq bagi zarah dan muta'allaq bagi jar majrur, yakni pasti kena takdirkan fi'il ya. Nak takdirkan masalah lain pada fi'il, hak tu tak sah. Buat gini. Apabila zarah dan jar majrur jatuh jadi silap bagi isim mausul, maka pasti dan lazim kena takdir fi'il semata-mata kana ataupun istaqarra ataupun kita tasawata pasti. Kenapa boleh kena takdirkan fi'il semata-mata? Kerana kalau kita takdirkan masalah zarah dan jar majrur hak jadi jaga silap ai bagi sama so, maka tak sah kita takdirkan isim kerana tak penuh. Ya tak jadi kana, ya tak jadi zarah dan jar majrur tu tak. Sebab nak jadi tam zarah majrur, hak ketika jadi silap dan ai ni pasti kena takdir fi'il semata-mata. Wa ila aidin dan pada ai berhajat pada silap, berhajat pada berhubung dengan silap. Silap tu emo jumlah khabariyah ataupun zarah ataupun jar majrur. Dan berhajat pula isim mausul ni wa ila aidin kepada aid lek belakang tu. Anah dan anah. Betul main kok ni sikit dah. Ya qauna al-Husaimi wa ya qa'u dan pula jatuh ia dan asi ia isim mausul alal muzakkari di atas muzakkar. Mana kata isim mausul tu ada muzakkar wal muannasi dan ada muannah ni cuma dan muannah dia kata nusuk ada. Wa musannaihima dan pula tasniyah bagi kedua-dua, tasniyah bagi muzakkar dan tasniyah bagi muannah. Ada isim mausul hak muzakkar, ada isim mausul hak muannah, ada isim mausul tu muzakkar tasniyah dan ada tasgawa muannah tasniyah. Wa jam'ihima dan jamuk bagi kedua bagi apa? Jamuk bagi musanna, muzakkar, muannah, ada jamuk bagi kedua, ada jamuk muzakkar, isim mausul, ada jamuk muannah bagi isim mausul. Tengok. Nahwu allazi. Misal seumpama isim mausul allazi. Allazi ni apa? Kada allazi ni. Hala kaunihi lil mufradil muzakkari. Hatta bagi mufrad muzakkar. Afnan duk ni sikit dah. Buat lain tepi tu laki nak tengok sikit dah. Tak ada nak royak hari-hari. Lil mufradil muzakkar. Tengok isim mausul. Buat laki tu. Jadi kita ada bercara isim mausul. Isim mausul ni isim gapo? Tengok. Yang keempat daripada al-ma'arif. Tengah daripada isim-isim makrifah weh. Maka setengah daripada isim makrifah ni dah. Dah. Tengah daripada isim makrifah saat itu al-ma'arif. Minha ay minal ma'arif. Al-ismul mausul ialah isim yang pesing hubungi. Makna semata-mata isim ni isim mausul ni. Apa ma, tengok ma. Isim mausul ni. Alladhi isim mausul. Allati isim mausul. Ni orang panggil isim mausul. Tapi isim ni yang nak duduk sore ya tak leh. Kalau ya duduk sore ya tak jadi makrifah. Ya pasti kena hubungkan lafaz yang ada selepas padanya. Kalau dia lafaz selepas padanya, kalau isim mausul dia panggil silap dan aid. Kalau lafaz selepas pada isim isyarat dia panggil musyaru ilai. Faham tak? Makna kata isim mausul yang nak makrifah semata-mata isim ni ya tak makrifah. Semata-mata allazi ya tak jadi makrifah, ya tak jadi ta'yin. Semata-mata allati barang. Barang apa? Allazi yang apa? Tak ada makrifah. Allati yang tak ada makrifah. Nak makrifah dia pasti dia kena hubung kepada satu lafaz. Dia kena pergi bersambung dengan satu lafaz selepas padanya yang dikatakan, yang dipanggilkan oleh ulama silatun. Nama silat. Itu panggil al-wasli, lafaz yang menghubungi oleh isim mausul namanya as-silah ataupun dia panggil al-wasli. Pasti kena ada lafaz yang mengiringi dia. Apa nama? Silah. Sebab tu dia kata isim mausul wa huwa ia al-ismul mausul ni maftaqara ialah barang, ialah isim iftaqara yang berhajatlah ia ilal wasli pada satu hubungi. Kamu dia hubungi ni nama silat dah ni, lafaz selepas padanya. Maka nak makrifah isim mausul pasti kena ada silat. Berhubungi je ni emonya bijumlatin khabariyah duna talabiyah. Dia kena hubung dengan lafaz selepas badannya. Orang panggil jumlah khabari. Jumlah duk cerita. Bukan jumlah fi'amal. Jumlah khabari. Mana tengok?
Ja'anil ladzi. Tengok. Ja'anil ladzi. Telah datang akan daku oleh seorang. Pahagi seorang tak pahal. Qada tu tak jadi tertayin. Qada tu tak jadi makrifah. Qada tu tak jadi tertentu. Kama dia hubung kepada satu lafaz kalau tak jumlah. Misalnya lafaz yang berhubung tu emo jumlah. Mana jumlah? Qama abuhu. Yang telah berdirilah oleh bapaknya. Bapak Allah. Oh, pak ya berdiri weh. Pak seorang tu zik ke umbang kan, maka pak ya beri. Maka apabila dia hubung dengan satu perhimpunan fi'il dan fa'il, namanya jumlah khabari, maka ketika ni kita faham makna tertanya. Oh, seorang hak berdiri, pak ya tu, pak hak tak berdiri, tak ada masuk, tak ada nak royak. Nak royak tu seorang hak bapak ya berdiri. Maka tertanya. Seorang mana hak datang tu? Seorang hak pak ya berdiri. Seorang hak pak tak berdiri, tak ada nak royak weh. Maka tertanya selalu ketika ni, datang akan daku oleh seorang yang berdiri oleh bapaknya. Tertanya tu dah. Ni orang panggil apa? Inilah orang panggil silah. Ni orang panggil silatun. Lapa yang duk bersambungi dan menghubungi oleh isim mausul. Ataupun lapa yang berhubungi selepas isim mausul kena kepada zorah. Ataupun kena pada jar majrur. Fatimah lagi lah kitab mana lah ni ya. Wi faham sini. Yang menghubungi akan isim mausul ni ialah oleh zorah ataupun jar majrur. Mana jar majrur tengok. Maka apabila zarah dan jar majrur jadi sila aid bagi isim mausul, pasti dan wajib takdirkan fi'il. Deh. Takdirna fi'il semata-mata kerana nak pada zarah dan majrur ialah kena pada tam kedua-dua. Misal tatana. Tengok. Misal tatana. Nahwu masalah isim mausul, hak masalah silat dan ayat tu orang panggil jar majrur. Misal tanya nah. Ja'ani. Tengok. Ja'anil ladzi. Datanglah akan daku oleh seorang fiddari yang sabitlah ia di dalam rumah. Ni. Tengok. Sini ya kena ada takdir sabata ni. Sini ni orang panggil muta'allaq bagi muta'allaq bagi Allah. Jangan lupa guna. Tengok mulai. Kamu dia sini tengok mulai. Tengok. Ni kita tahu ni isim anak isim mausul patu muta'allaq ya nazarah. Ja'ani alladhi indaka. Ni indaka. Ja'ani misal mudah-mudah lu. Alladhi fiddari. Tengok. Telah datang akan daku oleh seorang. Seorang mana? Seorang tu umum. Tak jadi makrifah lagi. Sabata wastaqarra indaka. Sini kena takdir ni. Ni dia panggil sila aid bagi semusul. Maka muta'allaq bagi zarah. Pasti kena takdir fi'il. Ja'anil ladzi sabata indaka. Datang akan daku oleh seorang. Hak duk sabit dan tetap di sisi engkau. Maka indaka tika ni orang panggil sila. Dan aid bagi isim mausul. Wajib kena takdir fi'il. Nak takdir. Ja'anil ladzi ka'inun. Boleh tak? Tak sah. Nak takdir ja'anil ladzi sabitun pun tak sah. Karena ketika ni zarah dan jar majrur nak kepada tamai ni, tam kedua-dua. Maka apabila nak tam kedua, pasti kena takdirkan muta'allaq bagi zarah dan jar majrur fi'il semata-mata. Ja'anil ladzi sabata indaka. Ja'anil ladzi sabata fiddarin. Datang akan daku oleh seorang yang sabitlah ia di dalam rumah. Sekat tu dekat mana kata wallahu alam. Buka surah sikit dah. Wa kaza fi kulli masdarin u'illa fi'luhu nahu qama yaqumu qiyaman. Ni orang panggil qama yaqumu qiyaman. Patu kata wa qauluhum dan perkataan mereka itu al-arab hala ya'ulu hiwalan. Musdar dia dapat tawazah hiwalan. Hak ni syadun. Perkataan Arab lagu ni orang panggil syad, yakni jari-jari berlaku ataupun syad ai mukhalifun lil qiyas. Ni menyalahi qiyas daripada ulama dan pula orang-orang yang pandai. Mana kata qiyasnya tak boleh kata hawala yahilu, hawala yahulu hiwalan, ya kena kata haulan. Tapi musdar datang hiwalan ini syad. Kada zakarahu wa fihi nazarun li'annahu ismu masdari. Kaza seperti dimakai itu zakarahu.
telah menyebut mereka itu as-sarfiyuna. Hu akan dia akan gapo akan haiwalan ni. Ataupun qaulahum telah menyebut akan dia akan qaulahum hala yahulu haiwalan ni. Hu akan dia akan qaulahum hawala yahulu haiwalan ni. Wa fihi dan sabitlah padanya nah pada haiwalan ini. Nazarun apa nazarun? Yakni kita katanya khalalun yuhtaju ila nazari. Waidah. Nazarun ay khalalun yuhtaju ila nazar. Yakni satu kecacatan yang diberhajati kepada tilik. Kena tilik lagi. Tilik nak tengok. Tilik li annahu kana bahwasanya hawala yahulu hiwalan. Hala yahulu hiwalan ni. Ismu masdarin dia isim masdar kama marra. Tengok. Ya isim masdar bukan masdar ni kata nah. Tengok. Qaulul Arab nah kata orang Arab. Hak ni jadi perkata yang gapo orang panggil syak jangan berlaku tengok. Qaulu Arab nah. Kata mereka ada berlaku hawala yahulu. Ada hiwalan. Arab dah kecek lah ni. Maka kecek dengan hiwalan ni bukan masdar. Masdar senguti nak datang atas wazan haulan. Faqama yaqumu qiyaman. Qala yaqulu qawlan. Qala yaqulu. Hala yahulu. Kena kata haulan. Qala yaqulu qawlan. Tengok kita kata qala yaqulu. Masdar tu baik qawlan. Nah. Qala hawala. Qawala. Hala asa hawala. Kita tahala hawala. Qala asal dia qawala. Yaqulu yahulu. Masdar tu baik qawlan. Tapi Arab tak kecek dengan kata haulan dak. Arab gi kecek dengan hiwalan. Maka kecek lagu ni orang panggil kelimah hiwalan ni syadzun. Apa syadz? Yakni mukhalifun lil qiyas. Hak ni menyalahi qiyas. Hak qiyas dia tak bunyi hiwalan, dia bunyi haulan. Dia panggil syadz. Apa syadz? Mukhalifun lil qiyas. Hak ni menyalahi qiyas daripada kalam Arab dan oleh ulama-ulama syarah. Hak qiyas namanya hala yaqulu haulan qala yaqulu qaulan. Lepas tu dia kata hiwalan tak sah. Bukan tak sah orang panggil jarang berlaku. Kenapa? Kerana hiwalan ni bukan masdar, ni isim masdar. Tengok dalil dah. Tengok dia katanya li'annahu kana bahasa hiwalan ni ismu masdarin dah. Ialah isim masdar. Perak isim masdar. Isim masdar ni kadang-kadang ia kulapa yang kurang daripada masdar. Supaya inilah Tuhan kecil kerat wa kallamallahu Musa taklima. Masdar bagi kallama bunyi taklim sebab fa'ala yufa'ilu taf'il. Kallama yukallimu taklim. Kama dia isim masdar bagi taklim. Al-kalamu huwal lafzul murakkab. Hak tu dia panggil isim masdar sebab lafaz dia kurang daripada masdar. Supaya inilah hiwalan dikatakan isim masdar sebab tu dia panggil Arab give kecata hala yahulu hiwalan. Hak tu kurang berlaku. Nah, kurang jatuhnya lah hiroliknya. Nah, walam tulqal harakatul ya'i. Dan tidak dipinah harakat ya. Ni harakat ya mana harakat ya ni? Yahulu ni. Hala hawala yahulu. Yahulu. Tak dipinahkan harakat ya. Tengok harakat ya mana? Tengok. Walam tulqal harakatul ya ila ma qablahu. Tak dipinahkan akan harakat ya gi kepada arah yang sabit belum pada ya. Hatta tanqaliba alifan. Hingga tertukarlah ia jadi alif. Jadi tak gapo tak pindah harakat ya. Kita tahu hala dah. Hala yahulu. Hala yahulu. Asalnya hayala. Yahulu. Hala hawala yahulu. Lepas tu kawan dah jadi ya di hayala yahulu. Lepas tu dia kata tak ada tukarkan akan ya jadi alif. Tak ada tertukarkan akan ya jadi gawa. Tak ditukar, tak dipindah harakat ya. Ni harakat ya. Hawala. Nah hawala. Dah hala. Hala dah. Maka tidak dipinahkan akan harakat ya gi pada arah yang sabit belum padanya ni. Yahulu. Tak ada pindah ke? Dan kita kata harakat asal dia yahulu, yaqulu. Lepas tu tak dipinah harakat ya gi pada arah sabit sebelumnya hingga tertukarkan ia jadi alif. Kama fi iqamatin. Jadi makna kata tidak ditukar harakat ya. Harakat ya mana? Harakat ya kalau kita tahu qama, qawama yaqumu.
Qiwaman. Lepas ni ketika ni hala yahulu. Lepas tu tak ada tukarkan harakat bagi ya. Harakat ya pada mana ni? Tidak ditukar harakat ya pergi kepada harah yang sabit sebelum padanya. Harakat ya yang tertukar daripada wa. Ha wala. Jadi hala. Hala tu hayalah. Kemudian hala hayala. Tak ada pindah harakat ya pergi pada arah sabit belum padanya. Hingga tertukar dia tu jadi alih dia nah. Halah. Kita tak asalnya nah. Asalnya kira mari hawala. Dah hawala. Hawala lepas tu tukarkan akan wawi jadi ya jadi hayala kita. Lepas tu tak ada pindah harakat ya pergi kepada arah sabit belum padanya. Tapi hingga tertukarkan akan ya jadi alih. Jadi halah gitu. Kama fi iqamatin seperti lafaz iqamah asalnya iqwaman, iqamatin iqwaman. Iqwaman asalnya dah tukar di iqamatan, iqwaman jadi iqamatan jadi dah. Asalnya iqwaman apabila iqwaman tukarkan akan wawi jadi alih di iqwaman azah ke waw maka buhta marbutah jadi iqamatin. Tengok lagi. Li anna zalika kana dimakan itu al masdar ni far'ul fi'li. Dia satu cawangi daripada fi'il i'lal pada fi'la. Kalau kita kira di segi perubahan, masdar ni satu furu' orang panggil jatuh selepas daripada teri'lal fi'il. Makna kena i'lal fi'il baru i'lal masdar. Kalau fi'il tak teri'lal maka masdar nak i'lal tak boleh. Sebab i'lal yang ada di masdar orang panggil satu furu' satu cawangi yang jatuh selepas pada fi'il. Walam tulqa fi fi'lihi dan tidak dipindahkan pada ini fi'il. Tidak dipindahkan harakat bagi ya pada ini fi'il ni. Fi fi'lihi pada fi'ilnya fi'il bagi hala ya'ulu ni. Ali alla yalzama al-ittibasu. Kerana terlazim tidak lazim oleh iltibas. Sebab tu dia kata tak ada kena berpindah. Hala yahulu. Hiwalan. Kalau nak kira hala asal dia hawala tu kawa jadi ya di hayala. Lepas tu tak ada pindah harakat ya pergi pada ha. Misalnya yahulu tak ada pindahkan harakat ni pergi pada harah sabit belum padanya. Tapi tertukarkan akan ya jadi alih. Kemudian ter'ela pada masdar hiwalan ni makna kata pada masdar ataupun pada isim masdar berlakunya mengikut i'la yang ada pada fi'il. Karena asal i'la fi'il, lepas tu baru i'la masdar. Berlaku i'la fi'il maka berlakulah i'la masdar. Kalau tak berlaku i'la pada fi'il tak ter'ela lah pada masdar. Apa nak kita tengok? Nah, supaya kita tahu qala, bahaya dulu qala masdar ya dah. Qala yaqulu. Fi'il i'la qaulan. Qala asal dia qawala. Qawala. Lepas tu tukarkan akan wawi jadi alih. Dia qala. Pada ketika musnah boleh i'la. Musnah tak ada i'la. Qaulan. Qaulan kata ada datang di atas asal. Tapi nak yata nak asalnya nak i'la pada musnah. Pasti kena ter'ila pada fi'il dulu. Tapi pada ketika ni tak ada kena pindah harakat ya pergi pada barang sabit belumnya kerana tidak melazimi oleh kesamaran. Tuan li alla yalzama al-iltibasu bimasdari af'ala. Sekat tu mereka kata wallahu alam. Sekali lagi dah. Tengok kali lagi. Tak nak nyata mana situ. Pada dulu.